Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Aiman Ashraf selaku moderator untuk hari ini kita akan berbincang di dalam topik bedah buku Islam dan Kebangsaan karya ayah cik Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Baik, sebelum kita terus kepada perbincangan kita nak dengar lebih lanjut lagi apa yang dikupaskan oleh panel kita pada hari ini iaitu Ustaz Afiq Awang selaku pengurus bagi Pustaka Permata Ummah. Jadi saya nak dengar daripada viewers penonton untuk momen buku ataupun yang lihat daripada Pustaka Permata Ummah, komen sikit lokasi anda di mana, clear atau tidak suara saya. Komen sikit, saya nak tengok sebab saya tak nak shock sendiri bersembang di sini macam seorang-seorang dia cakap. Saya nak tengok sikit komen daripada mana. Sungai Petani clear, daripada Kedah clear. Sebab saya tak nampak lagi komen sikit. Dan anda yang baru masuk untuk live pada pagi ini, sila tekan button like dan share. Tekan button like dan share dan tag kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita ambil istifadhah, kita nak ambil satu manfaat yang besar daripada karya ayah cik. Baik, Ainin Sofia Mokhtar jelas. Lagi komen lagi. Johor clear. Cantik, terbaik. Lagi saya nak tengok Kota Baru clear. Set kita jangan pecah. Cantik. Lagi saya nak tengok. Untuk pengetahuan anda semua, karya Islam dan Kebangsaan ini merupakan karya agung daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang meletakkan dua elemen yang penting, Islam dan kebangsaan. Selalu kalau kita sebut tentang buku yang menyatakan tentang semangat nasionalisme, tapi kali ini disebutkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dinyatakan tentang Islam dan kebangsaan itu sendiri, digabungkan. Jadi kita nak mendalami apa yang dimaksudkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Baik, jadi saya kira Masya Allah kita boleh jemput untuk panel kita Ustaz Afiq Awang untuk masuk tanpa melengahkan masa. Silakan Ustaz Afiq Awang. Assalamualaikum Ustaz. Dengar ya suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas. Dengar. Bersarang di mana tu Ustaz Afiq? Saya ada di rumah di UK Perdana, insya-Allah. Masya-Allah. Baik, hari ni kita nak bincang Ustaz, kita nak bincang tentang Islam dan kebangsaan. Karya ayah cik Masya-Allah, kalau kita tengok dalam buku nasionalisme yang lain, banyak menyatakan tentang semangat kenegaraan, semangat bangsa. Tetapi kali ini disebutkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selaku title pada buku ini, Islam dan Kebangsaan. Jadi apakah yang cuba dibawa oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di dalam buku ini untuk kita sampaikan kepada penonton yang membaca buku ini? Silakan Ustaz Afiq Awang. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada tuan moderator Akhi Aiman Ashraf yang jauh daripada Sungai Petani Kedah, masya-Allah. Kita jauh di mata tapi dekat di hati, insya-Allah. Keduanya kepada rakan kerjasama untuk penganjuran program kali ini, My Book Time, iaitu momen buku. Sebenarnya penganjur utama lah yang bekerjasama dengan kami pada kali ini, iaitu Pustaka Permata Ummah, untuk kita bicara dan membahaskan suatu buku yang saya kira cukup penting untuk dipahami. Buku ni nipis sahaja tetapi cukup padat. Dalam ni kalau tuan-tuan memiliki buku ni, kita memang cuba untuk memberikan kefahaman yang jelas lah kepada audiens. Bagi contoh, kalau tuan-tuan tengok dalam ni memang ada infografik yang menarik lah. Bukan saya nak sebutkan nak menarik, nak promo buku, kan. Nak sebutnya tema yang cantik, tema yang sangat penting, maka diusahakan oleh pihak kami ni untuk pastikan tuan-tuan yang membeli, sesiapa yang membeli buku ni dapat memahami konsepnya dengan baik. Tuan-tuan kasih oleh Allah, buku ni dikarang oleh Tuan Guru Cik pada ketika PKP 1.0. Waktu PKP 1.0 orang duk kalut, kan. Masa tu masing-masing kalut boleh beli barang ke tidak.
boleh keluar rumah ke tidak, masa tu masing-masing tengah kekalutan. Tuan Guru menulis buku ini dan serahkan manuskrip pada sahabat kami iaitu Ustaz Abdul Malik lah selaku Eswa Akhbar, dan minta untuk diterbitkan. InsyaAllah lepas beberapa bulan selepas dia PKP 1, selepas kilang pun beroperasi, maka kami proses pada Ogos tahun 2020. Tahun lepas kami berjaya untuk terbitkanlah buku ni. Saya nak ceritakan bahawa buku ni ada keistimewaan sendiri sebab Tuan Guru menjawab beberapa persoalan-persoalan asas tentang semangat kebangsaan yang menjadi persoalan. Kadang-kadang orang tanya tentang boleh ke Islam ni ada kaitan ke dengan bangsa? Bangsa ni ada value ke dalam Islam? Bangsa ni ada value ke dalam Islam? Soalan-soalan lain sebagai contoh, boleh ke kita bekerjasama atas dasar bangsa? Kalau dari sudut politiknya, kalau kita semua maklum, berlakunya kerjasama politik ataupun kalau lebih tepat ta'awun siasi antara PAS dan UMNO, Muafakat Nasional, yang menekankan tentang kepentingan orang Melayu Islam. Kenapa perjuangan Melayu Islam di-highlightkan? Bukan ke perjuangan Islam ni rentas bangsa? Bukankah perjuangan Islam ni rentas kaum? Kenapa tiba-tiba PAS boleh mengambil pendirian untuk mengangkat bangsa Melayu Islam? Sebab itulah buku ni bagi saya sangat penting untuk kita faham. Kalau tuan-tuan tengok, gambar pun cantik belakang ni. Tuan Guru dengan makan tanjak. Supaya buku ni diterangkan bagaimana kita nak faham bagaimana kedudukan bangsa itu dalam Islam. Adakah bangsa ni memang 100% tidak ada dalam Islam? Ataupun di sana ada kedudukannya, ada kepentingannya yang kita perlu teliti. Sehingga menyebabkan kestabilan kaum bagi contoh, kestabilan masyarakat bagi contoh, kestabilan negara, ada tak kedudukan? Dan yang paling penting, kita boleh lihat kerangka Islam yang sebenar. Bagaimana Islam melihat bangsa itu dan apakah peranan bangsa itu untuk perjuangan Islam tu lah. Jadi itu antara beberapa perkara yang kita boleh lihat. Di samping juga Tuan Guru cerita tentang rahsia. Bagaimana kejayaan kerajaan-kerajaan Islam sebelum ini atau terdahulu. Orang Islam ni ramai jadi pemimpin. Kalau dalam di patah sejarah berapa ramai orang-orang Islam yang memimpin. Tetapi tidak semua orang Islam memimpin mengambil Islam sebagai asas kepada kepimpinan mereka. Asas kepada dasar mereka dalam memperjuangkan ataupun membangunkan negara. Itu perbezaan antara mereka. Dan kalaulah mereka melaksanakan Islam, apakah rahsia di sebalik ini? Bagi contoh kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafa ar-Rasyidin, kepimpinan khalifah-khalifah yang menepati ajaran Islam, kita akan dapati mereka ada kejayaan-kejayaan mereka dan kita nak lihat diulas di sini apakah rahsia di sebalik kejayaan mereka sekiranya mereka mengikut acuan Islam. Jadi itulah secara rekasnya saya boleh kongsikan secara mukadimah tentang buku Islam dan Kebangsaan yang ditulis ini, yang memberikan kita suatu pencerahan. Saya kira buku ni tidaklah begitu tebal, hanya sekitar kurang 100 saya kira. Kalau kita lihat sini kurang lebih 80 muka surat saja. Tapi saya kira pembahasan yang cukup padat dan sekiranya kita baca berulang kali pun insya-Allah mendapat input yang pelbagai lah insya-Allah. Wallahu alam. Masya-Allah. Menurut kacamata Islam tentang bangsa, itu antara yang disebutkan oleh Ustaz Afiq Awang tentang poin utama gabungan elemen ni Islam dan kebangsaan, bukan saja-saja digabungkan untuk kita tidak kita tidak asingkan daripada kebangsaan itu dengan Islam. Jadi kita nak pergi kepada perbicaraan yang kedua Ustaz Afiq Awang. Disebutkan pada bab yang utama, disebutkan tentang peranan Rasul dalam membina bangsa. Jadi apa yang disebutkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini, adakah ini yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang disebut dengan slogan rahmatan lil alamin? Silakan Ustaz Afiq Awang. Okey, tentang soalan peranan bangsa, tadi saya
ada satu yang saya rasa perlu kita highlight untuk soalan pertama tadi. Lupa untuk saya kemukakan sekali. Iaitu macam mana kita nak lihat bangsa itu sendiri dari sudut pendefinisian. Ada orang melihat bangsa itu dengan kalau menurut Tuan Guru ada yang membahaskan bangsa ini dengan keterikatan dalam rukun tata negara. Maksudnya diikat atas dasar negara. Kan? Sebagai contoh kita sebut bangsa Johor. So kita ikat tu atas dasar suatu bangsa yang duduk di negara tersebut, negeri atau negara tersebut lah. Ada juga yang lihat bangsa ni memang secara asalnya suatu kelompok yang terbentuk lah, yang terbentuk zaman berzaman, yang mana mewakili kelompok manusia yang sama. Kan, yang kita kalau kita boleh kata macam China, India dan sebagainya. Dan di sinilah ada beberapa boleh kata kalau menurut Tuan Guru dia ada sedikit kekeliruan. Orang cuba bila orang mengambil cuba meletakkan bangsa itu sebagai satu sebab untuk bersatu dalam sebuah negara, menjadikan mereka cuba menyamakan kesemua bangsa yang telah wujud itu sebagai contoh, sehingga mereka membuat kesimpulan bahawa kesemuanya adalah sama di bawah satu negara. Munculnya idea Malaysia menurut Tuan Guru lah. Ini kita tak nak bahas panjang, cuma nak sebut penarifan bangsa lah yang nak di highlight, yang saya nak sebutkan di sini bahawa kita memahami bangsa itu sebagai suatu yang telah Allah aturkan untuk kita. Allah aturkan sejak zaman dahulu lagi, kan, zaman Nabi Adam, Nabi orang pertama yang Allah cipta. Kemudian lahirnya keturunan-keturunan, daripada keturunan tu memang Allah sebutkan dalam Quran. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum min syu'uban apa? syu'uban wa qabaila lita'aruf. Wa qabaila lita'arafu. Memang disebutkan dalam Quran adanya kaum, bangsa dan kaum ni memang wujud. Allah memang cipta bangsa dan kaum. Dicipta dengan suatu perbezaan. Sebab tu Allah kata adanya lelaki dan perempuan. Kan? Ada kaum dan bangsa. Kan? Dan di sini memang diletakkan oleh Allah seperti mana lelaki dan perempuan itu berbeza, begitu juga bangsa dan kaum ni memang diciptakan secara naturally dia berbeza. Secara fitrah memang berbeza. Lepas tu kalau kita tengok hari ni, kalau kita tengok Melayu dengan India dan Cina, kita dapat lihat perbezaan yang sangat ketara. Termasuklah kebudayaan mereka. Dari sudut budaya pun mereka dah berbeza. Budaya pun mereka dah berbeza. Dan ini dilihat ataupun perkara ini memang bila dia sebahagian daripada fitrah, Islam ni agama fitrah, maka memang ada dalam Islam soal agama dan bangsa. Perbahasan bangsa, perbahasan kaum ni memang ada dalam Islam. Itulah ayat yang saya bacakan tadi, menunjukkan bahawa memang bangsa ini memang diciptakan oleh Allah. Ada suatu ketetapan yang kita boleh lihat dari bangsa. Barulah kita masuk kepada yang kedua, iaitu tentang apa peranan dia. Sebelum kita pergi lebih jauh, tadi kita dah cerita pasal bangsa, kita nak kena faham dulu bahawa beza Islam dengan bila kita sebut tentang agama-agama lain. Ramai orang bila lihat pada agama ni mengikut takrifan religion barat. Yang mana barat ini melihat agama itu pada sekurang-kurangnya pada 4 perkara sahaja. Pada bila lahir nak baptis kan, lahir, kemudian hal ehwal perkahwinan, hal ehwal kematian, hal ehwal ritual. 4 perkara ni je. Maksudnya kalau di rumah ibadat dikira agama. Ketika nak mati ada upacara agama. Nak berkahwin ada upacara agama. Masa lahir ada upacara agama. Selain itu tidak ada hal ehwal agama. Ini yang berbeza dengan Islam, yang ditakrifkan ataupun diletakkan sebagai ad-din. Faghaira dinil Islam. Kan? Ada perkataan din yang ditakrifkan oleh ulama adalah nizamul hayah, cara hidup, bagaimana kita mengaplikasikan atau macam mana hidup kita ni, apa sahaja perkara yang penting yang menjadi satu asas dalam kehidupan kita, panduan penting dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam Quran. Kalau benda tu penting untuk memastikan ekosistem maslahah dalam muka bumi ni, maka Allah akan jadikan dia satu hukum yang untuk mentadbir muka bumi ni. Sebab itulah kita faham agama ni lebih komprehensif, lebih holistik.
Maka bila kita melihat begitu, barulah kita nampak, oh di sana ada peranan bangsa. Sebab apa? Sebab untuk kita implement agama ni pada setiap keadaan. Sahabat yang kasih oleh Allah, dalam bab kedua diceritakan bagaimana peranan bangsa. Peranan bangsa yang kita boleh lihat terhadap peranan bangsa tu dalam perjuangan Rasulullah, ada perjuangan para nabi, ataupun kita boleh kata dalam perjuangan Islam lah. Maksudnya Islam ni kalau nak dibawa, apa bangsa boleh berikan pada dia. Kita boleh lihat bagaimana seperti yang saya sebut tadi, kalau menurut Tuan Guru bila diceritakan tentang bab kedua ni, Tuan Guru bawa untuk kita faham bahawa dulu umat Islam berasal daripada Nabi Adam AS. Yang mana Nabi Adam ini daripada zuriatnya berkembanglah manusia lah. Kita pun pernah dengar beberapa kisah-kisah tentang Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam ni selain daripada dia telah melahirkan zuriat, dia pun menyampaikan kepada zuriat dia tentang apa yang Allah telah sampaikan. Tentang Allah SWT yang Esa, tentang panduan hidup di muka bumi Allah ini, apa benda yang do and don'ts dan sebagainya, panduan untuk manusia lah. Sebab manusia ni dia khalifah. Khalifah ni dia tadbir. Ada benda yang menjadi panduan dia untuk dia tadbir muka bumi ni. Kan? Bila zaman berzaman, keturunan berketurunan, muncullah penyelewengan. Bila munculnya penyelewengan, maka di sinilah Allah membangkitkan para rasul untuk membetulkan manusia semula. Allah dah lahirkan, Allah dah bangkitkan, ataupun Allah dah lahirkan zuriat yang ramai, beserta dengan Allah berikan panduan daripada Nabi Adam, kemudian para nabi. Sehinggalah berlaku penyelewengan, maka bangkitnya para rasul, Allah bangkitkan para rasul untuk membetulkan penyelewengan. Dan penyelewengan pertama, kita boleh lihat, bukan pertama lah, antara yang terbesar ketika zaman Nabi Nuh AS. Sehingga Nabi Nuh ni diceritakan oleh para ulama, diberikan mukjizat umur yang panjang. Sebahagian para ulama menyatakan yang umur panjang sampai 1000 tahun tu Nabi Nuh saja. Bukan semua orang, bukan semua kaum dia. Sebab maksudnya Nabi Nuh ni dia berhadapan dengan pelbagai generasi lah. Kalau 1000 tahun tu, kalau katalah satu generasi 100 tahun, boleh kata 10 generasi dihadapi oleh Nabi Nuh. Sebahagian ulama lain mengatakan bahawa memang ketika tu semua umur yang panjang. Cuma menurut Tuan Guru, dalam perbahasan tafsirnya, Tuan Guru kata memang Nabi Nuh ni diberi umur yang panjang. Dalam keadaan umur yang panjang, berbagai generasi dia dakwah. Hanya beberapa orang saja yang ikut. Sebab dah teruk sangat berlakunya syirik ketika itu. Maka oleh kerana syirik yang tidak dapat dibendung, mereka tak nak juga beriman pada Allah, maka di situlah Allah turunkan bala, turunkan sesuatu yang menghancurkan mereka-mereka yang mungkar, mereka-mereka yang tidak beriman pada Allah, sehingga menyebabkan dibersihkan kaum. Maka daripada, menurut para ulama, daripada keturunan Nabi Nuh dan mereka-mereka yang beriman itu, daripada anak-anak Nabi Nuh yang beriman, maka muncullah bangsa dan kaum sehingga pada hari ini. Sebab itulah setengah para ulama mengatakan kaum sebagai Afrika ni daripada anak Nabi Nuh yang ini, daripada dia mereka anak Nabi Nuh yang ini, di bahagian Timur Tengah Arab daripada anak Nabi Nuh yang ini. Ini berdasarkan perbahasan para ulama lah, macam mana boleh wujudnya bangsa. Dan kita boleh lihat bahawa kalau dalam Quran Allah SWT gambarkan bagaimana bangsa ini dapat memberi satu impak kepada dakwah Nabi SAW. Nabi Allah menceritakan beberapa Nabi yang telah dibangkitkan dalam kalangan kaum dia. Kalau kita tengok sebagai contoh dalam pelbagai, dalam banyak dalam ayat Quran, banyak surah lah. Ustaz Afiq lag ke? Boleh Okey, dengar ke? sambung. Baru Okey, boleh dengar. Gangguan line tadi.
Okay. Kita boleh lihat ataupun kita boleh tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan. Bagi contoh, Allah gambarkan tentang Ustaz Afiq masih lag ke ataupun saya yang lag? Minta yang belakang tabir tolong respon kejap. Hello, test belakang tabir. Ustaz Afiq lag, masya-Allah. Okey, baik, tak apa, kita tunggu dulu sementara Ustaz Afiq untuk betulkan connection dia. Rangkumannya tadi disebutkan oleh Ustaz Afiq, kita ni berasal daripada keluarga besar daripada Nabi Adam AS dan sampai kepada Allah SWT. Selepas itu lahirnya Nabi-Nabi yang mana dia untuk membetulkan akidah yang menyeleweng waktu tu. Jadi Nabi Nuh antara yang diberikan umur yang panjang 1000 tahun untuk membetulkan balik ni, nak bagi on track balik, ihdinas siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Jadi dah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang tu yang masuk ni tajuk ni, peranan Rasul dalam pembinaan bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, kita tunggu daripada Ustaz Afiq. Macam saya panel pula, masya-Allah. Masih lagi ke Ustaz Afiq ke macam mana? Okey Ustaz. Internet saya di sini terganggu. Kalau ikut dah guna modem dah, tapi itulah. Okey, saya sambung sikit lagi sebelum soalan seterusnya. Jadi kita boleh tengok dalam Quran Allah gambarkan bahawa ada para nabi ni, ada para rasul yang mendapat bantuan kaumnya sebab dia sendiri diutuskan untuk kaumnya sebagai contoh Nabi Saleh. Salihah akhuhum, contoh Wahud, Allah cerita akhuhum, Allah guna kataan akhu, saudara mereka, sebab memang dia dibangkitkan untuk kaum mereka. Nabi Hud untuk kaum Ad rasanya, Nabi Saleh untuk kaum Thamud. Betul ke? Kalau salah boleh komen di ruang komen. Mungkin saya tertukar ke apa, tapi memang para nabi ini ada yang diutuskan dalam kalangan bangsa mereka. Bila diutuskan dalam kalangan bangsa mereka, bagi contoh kita boleh tengok dalam muka surat kita boleh tengok dalam muka surat ke-26. Sekiranya tuan-tuan ada buku, Allah SWT berfirman dalam ayat ke-91-92, qalu ya syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Allah SWT berfirman, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan daripada apa yang engkau katakan itu, dan sungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami, dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami melemparmu dengan batu hingga mati. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Dan kalau tidaklah kerana Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian? Patutkah kaum keluarga kamu pandang lebih mulia daripada Allah, serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu? Sebenarnya Tuhan amat meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Kita boleh lihat dalam surah ni, Allah gambarkan bagaimana oleh kerana Nabi Syuaib itu. Ni dialog yang Allah gambarkan dalam Quran. Allah rekodkan. Kata, kalau kau ni bukan ahli keluarga aku, lama dah kami rejam kamu ni. Kami bunuh lama dah kamu ni. Oleh kerana dia dalam kalangan ahli keluarga atau dalam kalangan kaum, ada kelembutan di situ. Ada nilai persefahaman di situ. Kita boleh lihat dalam aspek dari kacamata sirah sebagai contoh. Kacamata sirah ketika Nabi di Mekah sekalipun, ketika dipanggil Amul Ju' ataupun tahun-tahun kelaparan, ada
waktu di mana Nabi SAW dan para sahabat diboikot. Diboikot sehingga tidak diberikan makan, tidak dibenarkan berhubung. Ketika ini yang membantu Nabi, ada yang juga yang dalam kalangan bukan Islam. Atas dasar bangsa kadang-kadang. Dan ketika diboikot itu pun, yang diboikot adalah orang Islam dan mereka yang support, kaum keluarga yang support. Ketika ini pakcik Nabi bersama Nabi, kan? Pakcik Nabi apa nama Abu Talib bersama Nabi dalam ketika mereka diusir keluar sedikit daripada Mekah. Tuan-tuan kasih Allah, di sinilah kita boleh lihat bahawa ketika bicara tentang kaum ini atau bangsa ini, ketika para rasul yang dibangkitkan dalam kaum mereka lebih kuat kerana mereka didokong oleh bangsa mereka, didokong oleh kaum mereka. Sekurang-kurangnya kalau mereka tak beriman pun mereka bersikap lebih lunak dengan para rasul tersebut. Berbeza dengan Allah gambarkan dalam surah yang lain ketika diceritakan tentang Nabi Lut. Ceritakan tentang Nabi Lut dalam hadis yang dibawa oleh Tuan Guru riwayat Tirmizi, wa rahmatullah ala Lut in kana la ya'wi ila rukni syadid, ila akhir hadis, dan moga Allah merahmati Lut alaihi salatu wassalam. Seandainya dia mendapat perlindungan daripada keluarga yang kuat, tak kala dia berkata sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian atau berlindung dengan keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nescaya Allah tidak akan mengutus seorang Nabi selepasnya kecuali Allah mempunyai kekuatan daripada kaumnya sendiri. Nabi Lut ni diutuskan. Nabi Lut ni anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Diutuskan kepada kaum Sodom. Nabi Lut bukan kaum Sodom. Nabi Lut diutuskan kepada kaum Sodom. Dan Nabi Lut diperlakukan secara sangat tidak beradab. Sangat tidak beradab. Mereka langsung tak hormat Nabi Lut. Kerana mereka tidak ada relation langsung dengan Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut ditindas. Dalam hadis ni mengatakan bahawa selepas daripada Nabi Lut ataupun oleh kerana Nabi Lut ni bukan diutuskan, tidak ada kekuatan. Bila dia diutuskan pada bukan bangsa dia. Sebab itulah bila kita lihat dakwah itu lebih mudah sekiranya pada bangsa yang sama. Orang Melayu nak berdakwah orang Melayu lebih mudah. Orang Cina berdakwah pada orang Cina lebih mudah. Bukan dakwah aja, dalam melaksanakan apa jumpa polisi. Bagi orang sesama kita lebih mudah. Orang kita bagi contoh. Kalau kita nak relate dengan kita punya norma ataupun bagaimana kita punya perjalanan masyarakat ni, orang kita lebih mudah. Set kita bagi contoh. Orang Kelantan sama orang Kelantan. Nak buat sesuatu, dia tak rasa ralat lah. Rasa, ni orang kita ni. Atau orang Kedah sama orang Kedah. Bila jumpa tu dia rasa ada relation. Walaupun tak kenal pun sebelum tu. Tapi oleh kerana bahasa yang sama, minat yang sama, orang Kedah sama orang Kedah, suka lah laksa Kedah bagi contoh. Sama-sama ada minat yang sama. Orang Kelantan mungkin dia ada dia punya makanan sendiri, budu bagi contoh. Dia ada relation yang menyebabkan dia lebih mudah untuk melaksanakan sesuatu. Apatah lagi seberat-berat kerja dakwah. Tentunya pada kaum lebih mudah. Inilah kita boleh tengok bagaimana relation. Bagaimana kenapa PAS meletakkan Melayu Islam tu, mendahulukan Melayu. Atau beberapa faktor kita boleh lihat. Yang kita akan bahaskan dalam soalan seterusnya lah. Cuma nak sebutnya, bila kita orang Melayu ni bekerjasama, bukannya kita menindas bangsa lain, tak. Kita bersatu atas dasar Islam. Bahkan atas dasar bangsa, tapi atas dasarnya Islam. Bersatu tu bukan bersatu atas dasar benci pada bangsa lain, bukan. Tapi bersatu atas dasar Islam. Kita semua Islam, kita bersatu. Kita kuatkan bangsa kita. Tetapi bukan dasarnya apa? Dasarnya Islam. Jadi dia akan menguatkan usaha untuk dakwah, usaha untuk implementation of Islam. Lebih mudah sekiranya bangsa yang mendokong menjadi kekuatan lah. Bangsa itu mendokong perjuangan tersebut. Apatah lagi di Malaysia ini, bangsa majoritinya adalah bangsa Melayu. Itu untuk soalan yang kedua. Terima kasih. Masya Allah. Islam sebagai dasar implementation kita dalam kehidupan, dalam segala kerja buat kita. Sebab itu Rasulullah SAW menjadi pemimpin bagi kita. Bukan hanya khusus pada kaum itu saja. Macam Nabi Lut tadi, kaum Sodom. Tapi Rasulullah ni rahmatan lil alamin.
kepada sekalian alam, kepada sekalian penduduk. Baik, kita nak pergi kepada perbicaraan seterusnya. Bila sebut tentang kita ni hidup dalam keadaan penuh dengan banyak bangsa, banyak multiracialnya, daripada ada kaum Melayu, Cina, India, dan ada daripada etnik daripada Sarawak dan Sabah. Jadi kita mempunyai prinsip-prinsip kita sendiri. Jadi kita nak tahu bagaimana prinsip Islam dalam pembinaan bangsa itu sendiri, Ustaz. Silakan. Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi saya ada sebutkan bahawa apakah peranan bangsa? Satu, bangsa ini mereka memang membantu dakwah para Nabi. Bahkan Nabi SAW sendiri yang tadi disebutkan rahmatan lil alamin itu pun memulakan dakwah. Ketika kita baca dalam sirah, Nabi mulakan dakwah kepada kaum terdekat Nabi. Dalam Quran Allah sebut wa'anzir ashiratakal aqrabin. Allah suruh mulakan dengan orang terdekat dulu, sebab itulah Nabi mulakan dengan Khadijah kan. Ini dari sudut permulaan dakwah. Kemudian ketika Nabi nak mula dakwah, Nabi mulakan dengan orang yang dekat kenal dulu. Bahkan wa'anzir ashiratakal aqrabin dengan orang sebut ini mula-mula nak dakwah secara jahar, tapi Nabi kumpulkan kaum keluarga. Nabi kumpulkan kaum keluarga dulu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Masad, bukan surah Al-Masad, surah Al-Masad lah. Ketika Nabi kumpulkan, Nabi bukan kumpulkan semua orang Madinah, Nabi kumpulkan semua kaum keluarga dia. Sehingga Nabi ceritakan sekiranya begini-begini kamu percaya. Kalau hal-hal keduniaan kata ada musuh, percaya. Ketika Nabi nak cerita tentang Allah dan Rasul, cerita tentang Allah, maka di sinilah Abu Lahab muncul. Kata apa? Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Celakalah kamu wahai Muhammad. Ini ke sebab kau kumpul kami? Dia pertikaikan Nabi. Kau nak bawa ke sini, kau tahu tak kami kita ni nenek moyang kita begini. Tiba-tiba kau nak cuba pecah belahkan kami. Pecah belahkan kita dengan kau punya seruan yang mengarut ni. Sehingga Allah ceritakan Allah oleh kerana dia dengan tangan-tangan dia sekali, Allah cela dia. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah tangan, atau bukan setakat tangan, seluruh lah. Abi Lahab dengan celaka. 2 kali diulang. Maksudnya memang tindakan yang jahat. Nak menunjukkan bahawa Nabi mulakan dakwah kepada orang terdekat baginda. Begitu juga ketika Nabi SAW banyak dibantu oleh kaum keluarganya, termasuk pakcik dia. Bukti bahawa dakwah ni dibantu, walaupun mungkin ada yang tak masuk Islam, tetapi mereka membantu mendukung dakwah. Sebab atas dasar kegawaan, banyak kali terselamatnya Nabi daripada kejahatan yang cuba dibuat oleh pimpinan Quraisy ini dengan bantuan daripada orang bukan Islam, tetapi mereka ini tahu keadilan, tahu benda yang betul. Banyaklah yang saya dah sebut tadi masa Nabi diboikot ataupun ketika nak ke Taif kan, dibahaskan dalam kitab Fiqh Harakah pada dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ada beberapa orang yang membantu Nabi, yang bukan Islam tetapi dia membantu Nabi untuk menjalankan dakwah di Taif. Sahabat yang dikasihi Allah, itu kita nak nampak dulu bagaimana Nabi SAW pun memanfaatkan kedudukan bangsa ini untuk membantu perjalanan dakwah. Apatah lagi dalam pembinaan sebuah negara, dalam melaksanakan sebuah polisi dalam negara, dalam menjalankan apa-apa perkara dalam negara. Dengan adanya bantuan bangsa itu, dia sangat memberi suatu kekuatan kepada negara. Sebab itulah menurut Tuan Guru, Tuan Guru pernah ada satu video yang resensi buku ini, boleh tengok di YouTube. Tuan Guru ceritakan bahawa sebuah negara itu dia akan kukuh sekiranya pemimpin dalam kalangan kaum yang majoriti. Sebab itulah dibahaskan oleh ulama tentang hadis pemimpin a'immatin Quraisy. A'immatun min Quraisy. Hadis Nabi tentang pemimpin itu adalah dalam kalangan Quraisy. Dibahaskan oleh Ibn Khaldun ataupun para ulama tentang Quraisy itu maksudnya adalah majoriti. Sebab kaum Quraisy yang mendominasi, maka Quraisy lah yang lebih sesuai untuk menjadi pemimpin. Sebab apa? Dia akan didokong oleh bangsa dia. Sekiranya pemimpin sebuah negara itu bukan dalam kalangan bangsa yang majoriti, negara itu atau pemimpin itu dalam kalangan yang lemah.
Tuan Guru bagi contoh di Peru tak silap saya, ataupun di negara-negara yang ambil bangsa lain. Bagi contoh di Peru tak silap saya mengambil pemimpin daripada bangsa Jepun. Akhirnya tak lama dia tumbang. Bila pemimpin tu dilantik dalam kalangan bukan kaum yang mendominasi, dia akan menjadi sedikit masalah dari sudut konflik antara kaum. Sebab yang penting dalam pembinaan ataupun nak mentadbir sebuah negara itu adalah kesefahaman rakyat ataupun tidak ada konflik yang berlaku dalam kalangan rakyat. Betullah bila sekiranya seorang pemimpin itu bukan dalam kalangan kaum yang majoriti, dia akan jadi ada masalah bila kaum yang majoriti atau bangsa majoriti ni dia react. Sebab apa? Tak menjaga kepentingan bangsa dia. Contoh begitulah. Jadi itulah kita lihat bahawa memang perkara ni dibahaskan oleh para ulama. Tuan Guru membahas daripada hadis Al-A'immah min Quraisy tentang pentingnya sebuah negara itu melantik ketua atau pemimpin dalam kalangan bangsa yang majoriti. Sebab tu dalam konteks Malaysia ini, Tuan Guru mengatakan bahawa yang terlebih sesuai dalam perlembagaan banyak menyebutkanlah mesti orang Islam dan Melayu Islam ataupun orang Islam lah. Oleh kerana apa? Bukan kerana cenderung secara buta tuli pada bangsa, bukan. Lebih kepada untuk mengenang anak watan negara dan juga untuk memastikan kestabilan negara bila bangsa yang mendominasi itu, bangsa yang majoriti itu dilantik sebagai ketua atau dilantik sebagai pemimpin. Sahabat kasih oleh Allah, rahsia yang telah disebut oleh Tuan Guru mengenai dengan prinsip-prinsip yang ada bagi sebuah negara yang dibangunkan atas teras Islam ni, ada beberapa perkara. Antaranya dibahaskan tentang konsep yang penting adalah konsep tidak ada paksaan dalam agama. Ini prinsip yang Islam telah gariskan dari sejak dulu lagi. Tidak ada paksaan dalam agama. Bila mana Islam ini membuka suatu kota, bagi contoh Fathul Mekah, tidak ada pun pertumpahan darah. Ataupun ketika Islam membuka kota Mesir, kota Baitul Maqdis, sekiranya mereka menyerah, tidak ada pun. Maksudnya sekiranya mereka menyerah bukan dengan metod peperangan, mereka tidak dibunuh. Bahkan kita boleh lihat zaman Nabi lagi, Mekah walaupun mereka menindas Nabi, sangat jahatlah kalau ikut. Tapi ketika Islam membebaskan atau membuka Mekah, Ada gangguan lain lagi ke Ustaz Safiq? Boleh, silakan Zul, Tuan Zul. okay. Minta maaf. Oh, tak apa. Silakan Ustaz, sambung balik tadi. Okey, pertama konsep yang menjadi rahsia dalam prinsip Islam dalam membina sebuah negara adalah konsep tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan agama. Mula-mula kita boleh lihat bahawa kalau revolusi Perancis ke mana-mana revolusi yang daripada bukan Islam di barat, kebiasaannya mereka akan melakukan pembersihan etnik. Itu biasa berlaku. Dibunuh ratusan ribu Nazi ke revolusi Perancis ke, tapi tidak berlaku dalam pembukaan kota oleh umat Islam. Sekiranya memang memimpin Islam yang berpegang dengan Islam, membuka sebuah negara, tidak berlaku pembunuhan. Bahkan gereja yang ada di situ dikekalkan. Di Mesir berribu tahun dah gereja masih kekal di situ. Di Baitul Maqdis walaupun Sayyidina Umar garang tegas kan,
mendapat semula kunci Baitul Maqdis. Masih kekal lagi gereja di situ. Bahkan Sayyidina Umar ketika dicadangkan untuk solat di gereja tersebut, Sayyidina Umar keluar tak nak solat di gereja tersebut sebab khawatir orang tukar gereja itu jadi masjid. Menunjukkan bahawa memang Islam menghormati agama lain. Nah, dasar Islam menghormati agama lain dan tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan maksudnya kalau orang tu nak masuk Islam tidak dipaksa. Mereka nak masuk silakan masuk. Tetapi bila dah masuk memang kena ikut tata cara dan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, sebab dia dah bersaksi bahawa Allah dan Rasul adalah Nabi dan Tuhan dan Rasul mereka. Rasul Tuhannya. Jadi bila dah masuk Islam tu lainlah. Cuma nak sebutnya tidak dipaksa untuk masuk Islam. Sebab itulah di negara-negara yang telah dibuka, berlaku futuhat, masih lagi kekal gereja-gereja tersebut sehinggalah hari ini. Termasuk di Malaysia dibenarkan agama-agama lain, walaupun mereka ni dari sudut sejarahnya kita boleh lihatlah ada yang imigran dan sebagainya, tapi dibenarkan sebab menghormati agama lain. Kedua, dibahaskan tentang konsep keadilan juga. Keadilan dalam Islam ini berbeza sedikit dengan konsep keadilan yang sebahagian dari pihak lain. Bagi contoh, Islam meletakkan keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada dasar keadilan tu memang Allah dah letak sendiri. Ini keadilan dia begini. Allah dah tetapkan. Sebab manusia ada keterbatasan untuk menentukan keadilan. Tetapi dalam banyak perkara yang Allah tahu keadilan bagaimana, Allah tetapkan terus begini. Bagi contoh, hal faraid bagi contoh. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Ini contoh keadilan yang memang Allah tentukan sebab Allah tahu manusia tak mampu untuk ada keterbatasan untuk menentukan keadilan dalam perkara tersebut. Jadi letakkan beberapa prinsip-prinsip Islam keadilan tersebut. Tetapi keadilan dalam Islam ini mencakupi semua. Mencakupi semua maksudnya keadilan pada semua. Semua mesti dilayan secara adil dan sama. Kita boleh lihat bagaimana kisah zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, malah zaman Nabi sekalipun. Ketika dalam court atau dalam mahkamah dalam menentukan betul dan salah, tidak ada Okey, mohon maaf. Sekali lagi gangguan, saya boleh teruskan? Boleh. Okey, saya teruskan. Dasar keadilan Islam ni memberi hak kepada semua. Dalam kacamata Islam sama je, sama ada dia ni Islam ke bangsa apa pun, ada persamaan, semua ni sama. Dari sudut perundangan sebagai contoh. Walaupun dia bangsa apa pun, bangsa tu tidak boleh menentasi keadilan. Sebab itulah Islam melarang asabiah. Apakah maksud asabiah? Adakah menyokong agama, menyokong bangsa? Bukan. Asabiah ni antu'inu qaumuka 'ala dzulm. Kamu membantu kaum kamu, bangsa kamu di atas kezaliman. Maksudnya walaupun dia zalim tapi kita bantu dia. Ni dalam kalau kita nak relate orang Arab zaman jahiliah ni, dia memang tadasar bangsa yang begitu kuat. Bagi contoh, kalau orang tu sentuh adik dia ataupun budak dia, walaupun budak tu dah merogol, merompak, melakukan kejahatan yang sangat-sangat jahat, kalau sentuh, walaupun dia buat apa pun, kalau sentuh, dia akan bela. Darah dengan darah, nyawa dengan nyawa. Ini salah satu benda yang tak betul. Sebab apa? Kita membela kaum kita walaupun kaum kita dalam keadaan kezaliman. Tak. Islam, kaum ke apa ke, tidak boleh menentas keadilan. Sebab itulah adil itu untuk semua. Konsep keadilan Islam tu Malaysia letakkan. Keadilan tu wajib dalam Islam. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bukan solat je nak jadi orang takwa. Berlaku adil pun adalah prinsip ketakwaan dalam Islam. Begitu juga hak bangsa lain mesti ditunaikan walaupun mereka bukan bangsa yang sama dengan kita. Wajib berlaku adil. Berlaku adil ni wajib berlaku adil walaupun dia bukan bangsa kita. Semua sama. Ada persamaan. Cuma adalah perbahasan tentang bagaimana pula dengan hak keistimewaan bangsa. Itu kita akan bahaskan kemudian. Sebenarnya sebutnya secara asas. Semua bangsa ni adalah sama dari sudut asas-asas kenegaraan itu.
asas syariat. Sebagai contoh, semua tu adalah tidak bersalah, dalam court semuanya sama. Banyak kes zaman Qadi Shuraish kan. Ni ada banyak diceritakan dalam buku Tuan Guru yang bertajuk Islam Adil untuk Semua, yang membahaskan tentang konsep keadilan secara terperinci. Bagaimana kes Qadi Shuraish tu diceritakan secara terperinci bagaimana penghakiman yang dibuat, menyebabkan beliau dilantik sebagai qadi selepas itu. Dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sahabat kasih oleh Allah. Yang ketiga, konsep kebajikan dan perdamaian disebutkan dalam bab yang ketiga ini, bahagian ketiga. Konsep kebajikan tu bila sikap terhadap bukan Islam yang bersikap baik dari sudut keberagaman Islam, kita melakukan hubungan baik. Islam ni mendahulukan damai. Kan? Mana-mana pun Islam akan mendahulukan damai. Banyak kita tengok dalam sejarah Islam, bila nak mulakan perangan tu biasanya dia akan tanya dulu masyarakat Islam ataupun nak terima atau tidak. Maksudnya kita mulakan dengan damai dulu. Sehinggalah hari ini Nabi sendiri pun memulakan dengan damai. Kan? Dalam ayat Quran Allah sebut bila orang datang nak berdamai kan, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika ada pihak yang nak berjanji dengan kamu untuk kedamaian atau nak buat suluh lah, ataupun bagi perjanjian damai, nak gencatan senjata ke apa, fajnah laha, hendaklah kamu terimalah, wa tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Kalaulah mereka dengan perjanjian damai itu ada yakhda'uka, Allah kata, jika mereka ni memang nak kencing kamu lah, ataupun bahasa mudahnya nak tipu kamu dengan perjanjian ini, kan? Allah kata hasbakallah, kamu bergantung pada Allah, Allah akan bantu kamu. Nak menunjukkan Islam, betapa Islam ini mendahulukan kebajikan dan perdamaian ini di tempat yang pertama. Sekiranya orang tu berlaku baik dengan kita, wajib kita berlaku baik dengan mereka. Walaupun dia bukan Islam atau bukan dalam kalangan bangsa kita. Kan? Ni disebutkan terhadap musuh pun kita dahulukan perdamaian. Terhadap musuh pun kita dahulukan perdamaian. Apatah lagi terhadap orang-orang yang biasa. Sebab itulah yang terakhirnya disebut tentang dengan prinsip-prinsip yang telah dilaksanakan oleh pemimpin Islam zaman dahulu ini, kita boleh lihat Islam itu berkembang dengan sangat baik dan juga memberikan suatu impak yang besar sehingga ke hari inilah. Contoh yang sangat baik kita zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, bagaimana memang Allah berikan turunkan keberkatan kepada kepimpinan beliau. Rahsia yang sentiasa diungkapkan, Tuan Guru selalu tuliskan rahsia ini dalam pemerintah Islam ni ada 3. Rahsia generasi Islam itu generasi emas atau generasi itu sangat baik. Yang pertama adalah kerana iman mereka kepada Allah dan hari akhirat. Sebab apa? Sebab bila mereka beriman, mereka tidak akan langgar apa yang telah diarahkan oleh Allah. Sekiranya dalam konsep keadilan itu dah dicatatkan oleh Allah SWT, mereka tidak akan langgar. Mereka tidak akan sentuh orang tanpa sebab. Bagaimana mereka nak tindas sesuatu kaum sekiranya mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman hari akhirat. Dia tahu kalau dia laku zalim, dia akan diazab oleh Allah di akhirat. Jadi takkanlah dia nak buat zalim. Kan? Yang pertama. Jadi kekuatan umat Islam ni bila dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia beriman sungguh. So Allah kata kena berlaku adil, dia akan berlaku adil. Allah kata kena jaga kebajikan, dia akan jaga kebajikan. Kedua, konsep takwa dalam Islam. Konsep takwa dalam Islam ni apa? Semua orang sama, yang mulia hanya yang takwa di sisi Allah. Dan takwa ini perkara yang rahsia, tak ada orang tahu. Maksudnya apa? Tidak ada kemuliaan yang kita boleh lihat. Siapa pun semua sama je. Konsep yang semua sama. Yang bezanya takwa. Takwa ni pula tak boleh lihat. So tak ada orang yang boleh dakwa dia lebih daripada orang lain dari sudut martabat dia. Sebab itulah bila kita faham begini, orang akan menghormati orang lain seperti mana dia hormat diri dia. Orang akan menghormati semua perempuan lain seperti mana dia hormat ibu dia. Sebab semua manusia sama. Bila sama, konsep takwa ini telah memberikan satu perspektif yang berbeza kepada umat Islam. Dia tidak menindas orang lain. Tidak berlaku orang putih yang menindas orang hitam. Sebab apa? Sebab dia faham perbezaannya hanyalah takwa. Jadi sisi Allah tak ada beza pun. Dia tak melihat pun orang cleaner tu sebagai orang yang hina.
Dia tak lihat pun orang yang bangsa lain, Bangla ke apa ke sebagai orang ini. Sebab apa? Sebab dia tahu di sisi Allah sama saja. Dan yang ketiga, keadilan, adil yang dilaksanakan oleh Islam. Keadilan yang merentas bangsa, keadilan kepada semua. Konsep keadilan Islam. Tadi konsep takwa memahami persamaan semua, ni konsep keadilan dalam Islam. Mana kita dah bahas tadi, adil yang Allah SWT letakkan pada Islam ni merentasi agama dan bangsa. Walaupun orang tu Islam, dia buat jahat pada orang bukan Islam, sekiranya memang dia terbukti dia buat jahat, dia kena dihukum. Agama ke bangsa tidak boleh rentas kezaliman, rentas keadilan. Sebab tu saya sebut, inilah rahsia yang disebut oleh Tuan Guru, bagi sebuah negara ataupun sebuah bangsa yang mendapat rahmat Allah, mendapat keberkatan dalam pemerintahan. Wallahu alam. Terima kasih. Subhanallah, cukup panjang perbahasan yang disebutkan tentang prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, tidak ada paksaan di dalam agama. Yang keduanya, keadilan yang diletakkan oleh Islam itu sendiri merentasi agama, merentasi bangsa. Dan yang ketiga itu, kebajikan dan kedamaian yang disampaikan oleh Islam. Dalam sejarah rakan semua, tidak pernah mana-mana negara yang diperintah oleh negara Islam yang menindas golongan bukan Islam. Tetapi dalam sejarah menunjukkan ramai di banyak negara yang diperintah oleh pemerintah bukan Islam, dia membuat kezaliman terhadap orang Islam. Jadi sebelum kita pergi kepada rangkuman kesimpulan daripada Ustaz Afiq Awang, kita buka sikit sesi Q&A. Saya kira 2 soalan cukup sebab masa menceburui kita. Okey, silakan daripada mana-mana penonton untuk tanyakan apa-apa. Ada satu soalan dari penonton. Baik, apa soalannya? Bila mana kita menyentuh isu perpaduan, kita sering dipolemikkan dengan pertanyaan Islam first or Malaysian first. Bagi kita yang faham Islam dan negara tidak boleh dipisahkan, bagaimana cara terbaik untuk kita menangani persoalan sedemikian bagi memahamkan orang bukan Islam? Mohon pandangan Ustaz. Silakan. Okay. Islam first or Malaysian first? Okay. Saya tidak pasti dari sudut angle lah apa yang kebiasaannya orang mengatakan dari sudut Islam first atau Malaysian first, dari sudut apa yang nak dilaksanakan. Cuma saya sebut begini, bila kita timbul soal Malaysian ke Islam first, kita kena tahu letak duduk suatu perkara dan letak duduk diri kita lah. Diri kita atau letak duduk diri kita dan isu tersebut lah. Bagi contoh, kita sebagai seorang Islam, kita sebagai seorang Islam, kita sebagai bangsa, which one ataupun mana satu antara keduanya memberi value yang lebih pada kita. Sebagai orang Islam, kita dah letakkan bahawa Islam inilah yang menjadi sebagai satu faktor keberjayaan kita di dunia dan di akhirat. Orang yang melihat Islam ini dari sudut untuk membahagiakan jiwa sahaja, mungkin akan pelik dengan statement ini. Tapi orang yang melihat Islam itu sebagai salah satu asas untuk kejayaan dunia dan akhirat. Sebab itulah kalau orang kata kita ni dah tua-tua ataupun kita ni baiklah duduk di masjid lah, kita baca surah, kita baca Quran je. Betul ke begitu? Kenapa kalau betul begitu, kenapa kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Kita doa supaya di dunia tu kita baik. Baik kita duduk masjid, macam mana dunia kita nak baik? Kita ni Allah suruh doa, dunia baik, akhirat baik. Dua-dua kita kena jaga. Dan Islam tu sendiri menjamin kebaikan dunia dan akhirat. Bila Islam menjamin kebaikan dunia dan akhirat, bukanlah kita duduk di masjid saja. Sebab kalau duduk di masjid saja tu baik akhirat saja. Tapi ada juga soal dunia dan akhirat. Bila kita faham kerangka yang lebih besar ini, kita akan melihat bila kita memilih Islam itu, dia akan menyelamatkan semua termasuk Malaysia. Adapun bila kita pilih Malaysian first, apa asas pembinaan Malaysia itu sendiri? Apa asas itu? Adakah asas itu cukup kukuh? Kukuh ke kita letakkan asas kita bersatu ke, kita bekerjasama atas dasar Malaysia? Kukuh ke asas itu? Bagaimana kalau tiba-tiba muncul isu migran? Orang susah
dari Rohingya yang datang. Habis kita nak kena pakai apa? Malaysian first, so kita kena abolish mereka. Sebab itulah kita sebut macam mana kita nak lihat perspektif atau isu yang berlaku dalam diri kita, macam apa value yang kita nak letakkan. Dan kukuh ke value itu. Kan? Kata-kata Malaysian first, datang orang bukan Melayu atau bukan Malaysia, orang Indonesia. Apa kita punya, kita akan mengambil sikap untuk menghancurkan atau ignore ke ataupun abolish ke. Itu yang berlaku dalam kerangka sejarah. Naik suatu bangsa dihapuskan penghapusan etnik. Sebab apa? Sebab pegangan dia atas dasar bangsa. Sebab itulah yang kita kena faham, bila kita berpegang dengan Islam, semua akan selamat. Kalau kita berpegang dengan benda lain, kemungkinan benda tu pun tak selamat, Islam pun tidak selamat. Sebab tak kukuhnya asas dia. Sebab apa kita kata kita yakin sangat Islam itu kukuh? Sebab dia datang daripada Allah yang telah mencipta manusia. Tentulah Allah yang cipta manusia, dia tahu apa yang penting untuk manusia. Betul lah. Benda ni sangat penting. Soalan ni sangat tepatlah dengan apa yang berlaku hari ni. Kadang-kadang orang terkeliru. Dan orang meletakkan suatu kerangka perspektif yang salah terhadap bangsa. Lepas tu Tuan Guru kata perjuangan bangsa itu sekiranya tidak dasarkan Islam, dia akan jadi sesuatu yang sia-sia, dia akan merosakkan. Perjuangan bangsa itu sekiranya didasari oleh Islam, maka dia akan memberikan satu kekuatan, bahkan boleh membawa kepada satu kemaslahatan kepada semua. Bila Islam yang diletak utama, dia tidak akan menindas bangsa lain. Bila bangsa yang letakkan utama, kemungkinan bukan setakat bangsa lain, Islam pun akan tergadai. Jadi itu saja yang saya boleh katakan dari sudut persoalan yang dilontarkan. Wallahualam. Ada lagi ke soalan? Kalau ada, kalau tak ada tak. Okey, saya kira soalan itu saja daripada sidang penonton. Islam sebagai solusi. Baik, 3 minit secara ringkas kesimpulan daripada Ustaz Afiq Awang untuk sesi kali ini. Sesi yang keberapa saya tak ingat, 20 lebih ke berapa untuk bedah buku. Silakan Ustaz Afiq Awang. 34? Okey. 35. 35. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, saudara moderator. Saya seronoklah dapat bersama pagi ni, hujung minggu ni dengan satu aktiviti ilmiah, insyaAllah. Sebab saya rasa tak rugi untuk saya bahaskan buku ni, sangat-sangat penting. Tuan-tuan yang belum miliki boleh cubalah mengambil ruang dan peluang untuk membaca buku ni, sebab saya rasa sangat penting dan sangat besarlah manfaatnya. Masya-Allah, moderator pun ada bukunya. Buku ni jelasnya kita nak faham kerangka bagaimana memahami bangsa dengan dari perspektif agama. Adakah bangsa itu ada peranannya ataupun ada kedudukan yang tinggi ataupun perlu dihapuskan. Semuanya kita boleh lihat. Dan bagaimana sekiranya orang itu meletakkan perjuangan dia atas dasar bangsa. Dia jadi apa? Kita boleh tengok dan kita boleh nilai dengan membaca buku inilah. Jadi kita akan luruskan kefahaman perjuangan berasaskan bangsa dengan mengikut acuan Islam yang sebenar. Kadang-kadang ramai orang letakkan kita nak perjuangan Melayu Islam. Tapi kat mana asasnya, mana letak duduknya, mana konsep Islamnya, mana nilai sejarahnya, mana nilai sirahnya. Buku ini menjawab soalan-soalan tersebut. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, saya pun tak nak bercakap panjang. Cukuplah saya katakan bahawa Ayah Cik ini atau penulis buku ni orang yang sangat teliti, alim, kabir dan juga tidak ada sebarang kepentingan lah. Maksudnya dalam beliau menulis tu yang beliau harapkan adalah difahami oleh masyarakat. Kalaulah beliau berkepentingan, tidaklah beliau meletakkan Islam tu sebagai asas. Tapi yang dalam tulisan beliau ke apa ke, mesti Islam tu didahulukan. Dalam apa jua konteks ataupun isu dan nak dibahaskan, yang dilihat adalah Islam dahulu. Walaupun orang boleh kata macam-macam, kenapa yang ni lain, yang ni lain, kenapa ambil sikap begini? Kadang-kadang sikap tu tidak menguntungkan dari sudut politik, kerana yang beliau fikirkan adalah maslahah Islam, bukan maslahah parti, bukanlah maslahah individu. Jadi sebab itulah saya sebutkan bila
seorang pemimpin yang begini. Begini lamanya dalam perjuangan, begini alimnya dalam perjuangan, diiktiraf sehingga dilantik sebagai timbalan presiden atau naib presiden Kesatuan Ulama Antarabangsa. Diiktiraf ulama-ulama seperti Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Ahmad Raisuni, Dr. Syekh Ali Mahyudin Al-Qaradari, Qurrah Dari. Semua ini menunjukkan bahawa tahap keilmuan beliau, tahap ketajaman pandangan beliau dan juga bagaimana pantasnya beliau ini menjadi rujukan untuk kita lah. Justru dalam apa jua isu yang beliau karangkan, wajarlah untuk kita teliti lah dan tengok bagaimana prinsip yang beliau gagaskan. Banyaklah ini Islam kebangsaan, ada lagi buku tentang Islam satu-satunya penyelesaian, menunjukkan bagaimana Islam ini membawa penyelesaian dalam banyak perkara. Ada Islam adil untuk semua. Ada juga buku yang terkini, buku tentang fiqh siasah Khulafa Ar-Rashidin. Bagaimana kaedah ataupun para khulafah atau khalifah selepas Nabi yang diiktiraf. Nabi sebut khalifati ba'di 30 sanah, 30 tahun, ataupun Nabi sebut khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin, khalifah yang diberi petunjuk Allah dan diberi petunjuk Allah lah. Yang khalifah ini diceritakan satu buku satu khalifah, ada 4 jilid semuanya atau 4 CD semuanya. Kami baru berjaya untuk terbitkan 2 CD. Ada lagi CD Uthman dan CD Sayyidina Ali. Semuanya sangat terperinci diceritakan bagaimana mereka ini peribadi mereka, ketokohan mereka dan juga bagaimana sikap mereka dalam memerintah sebuah negara. Kenapa saya ceritakan semua ni? Sebab semua ni bila kita baca dan kita teliti, kita akan membentuk perspektif dan cara pandang yang betul kita dalam memahami Islam sebagai suatu asas dalam memastikan kemaslahatan ini bukan setakat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi saya rasa itu saja akhir kalam. Semoga kita mendapat ilmu dan manfaat daripada sesi pada hari ini. Terima kasih kepada penggerak Momen Buku ataupun AJK My Book Time, kepada penganjur dan juga khas kepada moderator lah yang menemani pada sesi pagi ini. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada panel kita Ustaz Afiq Awang daripada PPU, Pustaka Permata Ummah. Masya Allah. Pokok pangkalnya Ustaz betul, kena dapatkan buku Islam dan Kebangsaan untuk kita faham lebih lanjut lagi apa yang dinyatakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Baik, rakan semua, sebelum kita tutup dengan tasbih kafarah suratul Asr, suka saya kongsikan kepada rakan semua, kita daripada Pustaka Permata Ummah melancarkan satu buku karya baru, Takwa, Martabat dan Harga Diri Insan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ni takwa yang disusun. Nanti anda boleh sertai grup WhatsApp untuk anda dapatkan ni lah. Dapatkan karya baru daripada Pustaka Permata Ummah. Memang karangan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang memang semua bukan kaleng-kaleng, semua penuh dengan padat, dengan saqafah, dengan ilmunya, dengan disiplinnya. Baik, saya kira cukup saja untuk program Bedah Buku pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panel, terutamanya Ustaz Afiq Awang daripada PPU. Masya Allah, sungguh panjang perbincangan kita. Dan terima kasih kepada Momen Buku, wakil pada Momen Buku dan Pustaka Permata Ummah. Dan terima kasih kepada sidang pendengar sekalian. Teruskan follow, like dan share page ini. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian daripada saya bagi pantun sikit, pucuk paku ubi kayu. Bye bye. I love you. Sekian daripada saya, Aiman Ashraf. Assalamualaikum.